Selamat malam semua. Saya ingin mengalu-alukan duta, bekas duta Leah juga. Ini benar-benar sejarah sedang tercipta. Kerana berbeza dengan panel kita sebelum ini tentang Eropah dan situasi sukar di Amerika Utara, kita melihat harapan di Amerika Latin dan masa depan yang benar-benar cerah. Jadi, mari kita mulakan dengan Duta Ezra. Mungkin dengan berita tergempar, yaitu di Colombia, pilihan raya presiden, calon pro-Israel yang disokong Trump telah menang. Ya, Saya sangka awak akan kata berita itu ialah Messi menjaringkan gol dalam perlawanan sekarang dengan Austria juga. Tapi ya, dan perlu diingat bahwa beliau juga telah berjanji untuk memindahkan dan membuka kedutaan di Baitul Maqdis. Jadi ini adalah berita yang sangat baik. Jadi Duta Ezra, bagi negara yang Anda wakili, yang mempunyai hubungan sejarah yang panjang dengan Israel, bagaimana pandangan Anda tentang perkara ini? Bagaimana Anda melihat langkah ini, yang merupakan kemenangan terbaru dalam siri kemenangan calon sayap kanan di Amerika Latin? Jadi terima kasih banyak. Saya lihat hari ini satu peta tentang negara-negara di Amerika Latin yang bukan di pihak sayap kanan dan hanya tinggal 4 sahaja yang masih di pihak kiri. Jadi keadaan sedang berubah di Amerika Latin. Dan sementara kamu semua berbincang dengan Eropah kawan-kawan, satu peluang tertutup dan satu lagi terbuka. jadi datanglah ke Amerika Latin. Seperti yang Anda sebutkan, Duta Fitz, ini adalah kemenangan terbaru yang kita lihat di Amerika Latin, yang telah diikuti oleh Chile, Argentina, Costa Rica, tempat Anda pernah berkhidmat, Bolivia, dan Ekuador. Betul, dan Honduras sudah tentu. Dan Peru. Baiklah, dan banyak lagi. Dan satu lagi berita terkini ialah Yayasan Genesis yang Anda terlibat secara langsung dan Yayasan Sekutu Israel akan mengadakan persidangan bersejarah minggu depan di Argentina. Dengan kedua-dua Presiden Milei dan ketua calon utama dalam pilihan raya Presiden Brazil. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda melihat perkembangan perjanjian Ishak di Amerika Latin ini? Baiklah, sebelum saya mulakan, saya hanya ingin mengulas mengenai berita tergempar dari Colombia. Kerana saya menerima mesej pagi ini daripada seorang rakan sekerja yang berkata, kita berada di sindikat berita Jerusalem. Dan dia berkata kepada saya dalam bahasa Spanyol bahawa saya janji kepada anda pada 7 Ogos jam 5.00 petang. Kita akan memulihkan hubungan dengan Israel. Jadi itu adalah tarikh yang sangat spesifik. Dan tarikh itu adalah tarikh perasmian presiden baru yang terpilih. Jadi itu memang menakjubkan. Dan seperti yang kami sebutkan, mereka juga mungkin akan mendengar pengumuman tidak lama lagi mengenai pemindahan kedutaan ke ibu kota abadi kita yang juga luar biasa. Jadi saya rasa Colombia hanyalah yang terbaru dalam siri tindakan yang Anda sebutkan yang telah kita lihat di seluruh Amerika Latin. Ini adalah kerangka Isaac Accords. Inilah yang kami cuba lakukan, yang kami impikan, dan yang kami di Aforia usahakan, yaitu untuk agar Amerika Latin memilih Israel. Bukan kerana ia disuruh, bukan kerana ia fikir ia perlu, tetapi kerana ia mahu. Kerana ia melihat nilai yang dikongsi bersama, kemakmuran bersama, keselamatan bersama, dan hubungan yang saling menguntungkan antara Israel dan Amerika Latin. Dan kami sedang melakukannya di semua peringkat, dari kerajaan ke kerajaan, dari badan perundangan ke badan perundangan. Jadi apa yang Anda sebutkan tadi, apa yang kami lakukan dengan Israel Allies Foundation, di mana kami membawa 11 badan perundangan berbeza dari seluruh Amerika Latin ke Buenos Aires pada hujung minggu ini untuk menandatangani deklarasi prinsip bersama. Kami sudah pun melakukan ini dengan Brazil. Jadi Brazil, di mana kita mempunyai eksekutif yang sangat negatif hari ini, harap-harap itu akan berubah pada bulan Oktober. Tetapi di sana kita memang mempunyai eksekutif yang sangat negatif. Kami telah dapat bekerja sama dengan badan perundangan, di mana mereka mempunyai pelan hala 7 tentang bagaimana mereka akan memperdalam hubungan dengan Israel dalam tempoh 9 bulan akan datang. Jadi kami mau lakukan perkara itu di seluruh rantau ini, dan juga melakukannya secara hubungan antara rakyat. Jadi seperti yang dikatakan oleh rakan duta saya di sini, pesimisme yang Anda lihat di Eropa, potensi yang Anda lihat di Afrika, realitinya adalah Amerika Latin. Sangat bagus. Dan sekarang Lia, awak berpangkalan di Miami.
Tetapi awak sangat terlibat secara langsung dengan komuniti Latino di Amerika Serikat yang membentuk 20% daripada populasi dan merupakan kumpulan etnik terbesar di Amerika Serikat. Saya tertanya-tanya, bagaimana awak melihat kesan ini mempengaruhi masyarakat Latino di Amerika, seperti kesan bola salji kepada mereka, berdasarkan apa yang berlaku di negara asal mereka. Soalan yang sangat bagus. Jadi, saya rasa dengan pembukaan hubungan baru ini, sebenarnya masyarakat Yahudi di Israel memang sangat memerlukan banyak berita baik sekarang. Dan saya tidak dapat menekankan betapa pentingnya untuk benar-benar merebut peluang diplomatik, ekonomi, dan teknologi baharu yang ada di hadapan kita ini dengan segala yang kita lihat di seluruh Eropa dan juga di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, apa yang perlu kita sedari ialah perjanjian Isaac mempunyai impak yang sangat luas, jauh melebihi aspek diplomatik dalam penglibatan yang kita lihat, terutamanya dalam ruang peperangan maklumat. Anda mempunyai 20% daripada jumlah penduduk Amerika Syarikat yang berketurunan Latino. Dijangka akan menjadi 30% daripada jumlah penduduk Amerika Syarikat menjelang tahun 2050. Mereka mempunyai sentimen antisemitik yang paling sedikit berbanding mana-mana kumpulan etnik atau kaum yang lain. Dan mereka adalah antara pengguna terbesar media digital dan sosial. Sebab itulah mereka menjadi sasaran disinformasi. Dan sementara semua aktiviti luar biasa ini sedang berlaku, maksud saya 12 negara telah kembali menjadi rakan kepada Israel. Itu memang luar biasa. Dan apa yang perlu kita sedari ialah 20% daripada orang Hispanik, mereka bukan sahaja orang Amerika, mereka juga orang Amerika Latin. Dan mereka sentiasa melihat kembali ke negara asal mereka dan menonton berita tempatan dari negara asal mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang berlaku dari segi politik dan ekonomi kerana ia memberi kesan kepada keluarga mereka. Jadi dengan segala yang sedang berlaku, kita perlu mengambil peluang bukan sahaja dari segi diplomatik dan ekonomi, tetapi kita juga perlu memastikan bahwa kita berkomunikasi dengan 650 juta penutur bahasa Spanyol di seluruh dunia untuk memastikan mereka tahu bahwa berita baik ini sedang berlaku. Terima kasih. Duta Ezra, Panama telah menjadi satu-satunya negara Amerika Latin yang tidak pernah mengiktiraf negara Palestina. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi saya seorang saja yang kesunyian di sini. Betul. Tapi buat masa ini, itu syaratnya kan? Buat masa ini, Panama masih mengekalkan kedutaannya di Tel Aviv. Soalannya, adakah Anda melihat perkara itu akan berubah jika kedua-dua Argentina dan mungkin Brazil dalam senario terbaik memindahkan kedutaan mereka ke Baitul Maqdis? Sebagai Presiden, Milei dan Senator Brazil yang merupakan calon utama, kedua-duanya telah berjanji. Jadi 24 bulan yang lalu, apabila saya bertemu dengan Presiden saya, Jose Raul Molino, dan beliau memberikan tugasan kepada saya, beliau berkata, Ezra, saya mahu kamu memperkukuhkan hubungan antara Panama dan Israel. Saya mahu kamu memperluaskan kedutaan kamu. Tetapi tolong jangan bawa isu memindahkan kedutaan itu kepada saya. Dan beliau berkata, kami mempunyai suasana yang sangat-sangat tenang di sini antara orang Yahudi dan Arab, dan saya mahu ia kekal begitu. Jadi jika kamu tanya saya, dan menimbang antara menjadi satu-satunya negara yang tidak mengiktiraf pihak berkuasa Palestina dengan memindahkan kedutaan, saya beritahu kamu, saya tinggal di Baitul Maqdis, jadi itu kira jalan tengah. Oke. Buat masa ini, kami terima itu. Duta Fitz, sebagai bekas duta, saya boleh ajukan soalan ini kepada Anda. Jika Anda perlu memilih secara rawak, negara mana di Amerika Latin yang akan menjadi seterusnya memindahkan kedutaan ke Baitul Maqdis? Baiklah, kita ada Presiden baru Costa Rica, Laura Fernandez, yang berkata beliau akan memindahkan kedutaan itu. Kita juga ada Presiden terpilih Kolombia yang berkata beliau akan memindahkan kedutaan itu. Jadi saya akan katakan mungkin salah satu daripada dua itu. Saya juga akan menggesa rakan-rakan saya di Ekuador yang telah banyak berjasa. Mereka sebenarnya telah membuka pejabat inovasi di Jerusalem dengan status diplomatik. Jadi mereka sudah separuh jalan. Saya juga ingin melihat mereka memindahkan kedutaan. Saya rasa jika Bolsonaro menang, beliau sudah pun berjanji akan memindahkan kedutaan juga. Jadi kita telah melihat satu gelombang di seluruh rantau ini daripada mereka yang mahu memperdalam hubungan yang sedia ada. Honduras sudah pun ada. Honduras sudah di sana.
Guatemala sudah di sana. Paraguay juga sudah di sana. Sebenarnya, separuh daripada kedutaan di dunia yang berada di Baitul Maqdis sekarang adalah dari Amerika Latin. Jadi orang ramai tidak sadar bahwa ini adalah sebuah rantau yang sudah mempunyai hubungan yang sangat kukuh. Kita perlu memperdalam hubungan itu. Kita perlukan semua kawan yang kita boleh dapat di dunia hari ini. Dan rakyat Amerika Latin, seperti yang dikatakan oleh Lea, sangat terbuka untuk menjalinkan pertukaran dalam bidang budaya, diplomasi, inovasi, dan perniagaan dengan Israel. Dan mereka nampak manfaatnya. Jadi, Hebat. Lia, saya ingin bertanya kepada Anda, kerana Anda ada sebut tadi dalam jawapan Anda sebelum ini bahawa orang Latino cenderung menjadi pengguna utama kandungan digital. Dan memandangkan segala cabaran yang dihadapi oleh Israel dalam media, terutamanya dalam kalangan orang Latino di Amerika juga, yang tidak semestinya, kecuali golongan yang berpegang pada agama, menjadi penyokong kuat. Apa yang boleh dilakukan dengan Isaac Accords melalui media digital yang Anda sangat terlibat di dalamnya untuk mengubah naratif? Jadi saya boleh katakan secara anekdot sebagai pengasas dan CEO Fuente Fuente Latina bahwa terdapat minat yang semakin meningkat dan pesat dalam kalangan golongan Hispanik seperti pencipta, pempengaruh, wartawan, pemberita, malah pelajar kewartawanan yang datang ke Israel. Dan itu kerana sejak 7 Oktober, Fuente Latina berjaya membawa 300 wartawan Hispanik bukan Yahudi yang juga bukan evangelis, yang saya rasa sangat menunjukkan bilangan sekutu dan bakal sekutu yang kita ada dalam komuniti Hispanik. Jika Anda lihat pada angka sahaja, terutamanya di Amerika Syarikat, komuniti Hispanik adalah masa depan hubungan Amerika Syarikat-Israel dan merupakan sekutu berpotensi terbaik kita dalam memerangi antisemitisme, hanya berdasarkan angka sahaja. Apa yang kita juga tahu ialah walaupun Israel dan komuniti Yahudi tidak melabur sebanyak yang sepatutnya, dengan Isaac Accords diketepikan, sudah tentu. Tetapi dari segi media dan ruang komunikasi, Iran sedang berkomunikasi dengan populasi Hispanik. Hezbollah juga bercakap dalam bahasa Spanyol kepada populasi Hispanik. Qatar mempunyai Al Jazeera dalam bahasa Spanyol yang berkomunikasi dengan audiens Hispanik global yang berbahasa Spanyol. Israel dan masyarakat Yahudi perlu melabur lebih banyak. Kita mempunyai banyak kisah hebat. Kita mempunyai populasi Israel Hispanik yang besar di sini di Israel. Ramai antara mereka adalah mangsa pada 7 Oktober dan juga yang terselamat. Kita mempunyai kisah untuk diceritakan. Kita kini memerlukan pelaburan dan saluran pengedaran untuk memastikan mesej dan maklumat tersebut dapat disampaikan ke luar sana. Edgar, boleh saya cakap sesuatu? Jadi, tahun lepas, selepas satu persidangan yang kami adakan pada Syabat, kami berbincang dengan Josh dan Alex dan kami nampak keperluan untuk ada JNS dalam bahasa Sepanyol. Hari ini ia menjadi kenyataan. Sarita ialah pengarahnya. Dia berasal dari Panama dan JNS TV Spanish berpusat di Panama. Dan juga, musim luruh ini El Al Airlines telah mengumumkan penerbangan terus pertama ke Buenos Aires. Diperbaharui. Penerbangan ke Buenos Aires telah disambung semula, jadi itu juga satu perkara. Sebagai kata-kata penutup, saya ingin tahu, pada pendapat Anda, di manakah kedudukan kita setahun dari sekarang pada sidang kemuncak JNS tahunan ketiga berkenaan dengan Amerika Latin? saya akan akhiri dengan sesuatu daripada Perdana Menteri Netanyahu yang telah menulis tweet ini malam ini. Dan saya rasa ia melambangkan ke mana arah tuju kita. Dan beliau berkata, rakan-rakan Israel terus menang, maksudnya dari Kolombia, dan viva kepada perjanjian Isaac. Jadi saya rasa kita melihat ini sebagai masa depan. Anda tahu, Israel telah mengatakan bahwa tahun 2026 adalah tahun Drom Amerika atau Amerika Latin untuk Israel. Saya selalu membalasnya dan berkata, jadi kemana lagi Anda akan pergi? Tapi kami akan terima. Dan kami mengikut arus. Dan saya rasa kita akan melihat lebih banyak perkara positif keluar dari rantau ini dengan bantuan semua orang di sini. Luar biasa. Jadi, saya telah berbual semalam dengan Alex Axel Vanish, Duta Besar Argentina. Dan saya tanya dia, jadi di mana kita sekarang dengan perjanjian Isaac? Oleh kerana dia pengasasnya dan ia adalah inisiatif beliau, dan dia beritahu saya bahawa perjanjian Isaac sepatutnya mempunyai jasad dan roh. Dan rohnya adalah menghubungkan Amerika Latin dengan Israel. Dan jasadnya adalah wang, betul?
Jadi dia sedang memusahkan beberapa inisiatif dengan Bank IDB, dengan Kementerian Perbendaharaan di sini di Israel dan juga dengan Amerika Syarikat. Sebaik saja kita ada wang, kita boleh bertemu kerajaan-kerajaan di Amerika Latin dengan wibawa dan beritahu mereka Israel sudah tiba. Israel bersedia untuk memberi itu dan ini. Dan kemudian, kita akan melihat pertambahan dramatik dalam bilangan negara perjanjian Aisak yang menyertai. Hebat, Leah. Saya rasa kita akan melihat peningkatan berita baik dan positif yang datang dari Israel dalam media berbahasa Spanyol, yang mana kita sudah pun melihat peningkatannya. Saya rasa kita akan melihat peningkatan ketara dalam pelancongan yang sangat-sangat diperlukan oleh Israel memandangkan 3 tahun perang yang lalu. Dan saya rasa dengan segala usaha semua orang baik yang bekerja dalam bidang ini, dan perlu diingat, kita ini tidak ramai. Jika Anda lihat siapa yang bekerja di kawasan geografi tertentu di dunia, bilangan organisasi dan pemimpin yang bekerja dalam ruang berbahasa Spanyol, Anda mungkin boleh kira dengan 1, mungkin 2 tangan sahaja. Jadi kerja yang sedang dilakukan ini sangat strategik. Ia sangat memberi impak seperti yang kita lihat sekarang dengan 13 negara kini beralih untuk kembali menjadi sahabat Israel. Dan saya rasa kita akan melihat lebih banyak usaha baik selepas ini. Kita memang simpan yang terbaik untuk akhir sekali. Terima kasih banyak. Muchas gracias.